Mahathiriism adalah bermaksud satu ideologi kepimpinan yang berasaskan daripada falsafah pemikiran Perdana Menteri Malaysia keempat dan ketujuh, iaitu Tun Dr. Mahathir Mohamad. Malaysia di bawah kepimpinan beliau pernah digelar sebagai Harimau Asia Tenggara apabila berjaya berubah daripada sebuah negara berasaskan pertanian tradisional kepada negara perindustrian yang moden. Kemajuan ekonomi ketika itu juga disumbangkan oleh kestabilan politik dalam negara dengan kemenangan besar parti pemerintah pimpinan Dr. Mahathir yang menguasai sebahagian besar jumlah kerusi parlimen di Malaysia. Populariti dan pengaruh yang dibina berpuluh tahun lamanya telah menjadikan Dr. Mahathir sebagai individu yang begitu berkuasa dalam arena politik negara sehingga meninggalkan banyak kesan terhadap corak pentadbiran negara. Namun, selepas meletak jawatan sebagai Perdana Menteri Malaysia ketujuh, pengaruhnya dilihat mula merosot. Beliau bukan sahaja tidak lagi berupaya mempengaruhi pentadbiran negara, malah parti yang dipimpinnya juga tewas dengan amat teruk dalam pilihan raya umum ke-15 dengan tidak memenangi sebarang kerusi. Jadi, dalam video kali ini, kita akan melihat bagaimana berakhirnya sebuah empayar kekuasaan Dr. Mahathir Mohamad dalam arena politik negara. Teruskan menonton. Dr. Mahathir atau nama penuhnya ialah Mahathir bin Mohamad, berasal dari Alustar Kedah. Kedua ibu bapanya bernama Muhammad Iskandar dan Wan Tepawan Wan Hanafi. Dr. Mahathir mendapat pendidikan awal di Sekolah Melayu Seberang Perak dan 2 tahun selepas itu, beliau memasuki Sekolah Inggeris Kerajaan yang kini dikenali sebagai Kolej Sultan Abdul Hamid. Pada tahun 1947, Dr. Mahathir menyambung pelajaran di Kolej Perubatan King Edward ke-7 di Singapura atas beasiswa kerajaan. Di sana, beliau aktif menulis untuk akhbar The Sun Times, kini dikenali sebagai The Straits Times, di bawah nama penanya Cik Dad. Di kolej yang sama, beliau telah bertemu dengan Dr. Siti Asmah bin Muhammad Ali, juga merupakan seorang pelajar perubatan dan kemudiannya berkahwin pada tahun 1956. Dr. Mahathir meninggalkan perkhidmatan dalam kerajaan pada tahun 1957 untuk menubuhkan kliniknya sendiri, Klinik Maha, yang juga merupakan klinik swasta milik orang Melayu pertama di Tanah Melayu. Menyertai politik. Selepas berakhirnya Perang Dunia Kedua dan berundurnya tentera Jepun, British mahu mempengaruhi pentadbiran Tanah Melayu dengan memperkenalkan konsep Malayan Union, satu bentuk pentadbiran yang akan menjejaskan hak-hak keistimewaan orang Melayu. Usaha untuk menubuhkan Malayan Union telah mendapat tentangan yang hebat daripada penduduk Tanah Melayu. Dr. Mahathir bersama rakan-rakannya telah bertindak menulis surat kepada akhbar-akhbar tempatan untuk menyedarkan orang-orang Melayu tentang bahaya yang akan berlaku jika Malayan Union berjaya ditubuhkan. Tentangan daripada penduduk Tanah Melayu semakin memuncak dengan beberapa siri bantahan besar-besaran dilakukan di seluruh negara. Bantahan demi bantahan yang dianjurkan telah mendorong orang-orang Melayu ketika itu untuk bersatu hingga membawa kepada kejayaan penubuhan Pertubuhan Kebangsaan Melayu Bersatu (UMNO) pada Mei 1946. Setelah UMNO berjaya ditubuhkan, Dr. Mahathir merupakan individu yang terawal mendaftar sebagai ahli UMNO. Nama beliau semakin mendapat perhatian dan mula dikenali ramai. Ini membolehkannya mewakili UMNO untuk bertanding di Parlimen Kota Star pada PRU kedua. Keputusan daripada pilihan raya tersebut menunjukkan Dr. Mahathir berjaya menewaskan calon Parti Islam Se-Malaysia PAS dengan majoriti sebanyak 60.2%. Beliau semakin cemerlang dalam politik apabila dilantik sebagai Ahli Majlis Tertinggi UMNO pada tahun 1965. Menjadi pengkritik. Dr. Mahathir sejak dahulu lagi dikenali sebagai pengkritik yang digeruni. Beliau juga berdepan dengan pemecatan dalam UMNO pada zaman pemerintahan Tunku Abdul Rahman disebabkan kelantangannya mengkritik kepimpinan parti. Kekalahan Dr. Mahathir di Parlimen Kota Star Selatan pada pilihan raya umum 1969 telah menambah gelora dalam politik negara. Segala-galanya berlaku selepas berakhirnya pilihan raya umum ketiga yang menyaksikan kebangkitan parti-parti pembangkang dan penurunan sokongan terhadap parti pemerintah yang ditunjangi UMNO. Orang Melayu ketika itu mula ragu-ragu dengan kepimpinan kerajaan hingga tercetusnya peristiwa 13 Mei 1969 yang membawa kepada rusuhan antara kaum. Ketika keadaan menjadi kucar-kacir, sepucuk surat yang dipercayai ditulis oleh Dr. Mahathir telah tersebar di seluruh negara. Dalam surat tersebut, Tunku dikritik kerana gagal membela hak-hak orang Melayu hingga mencetuskan kegusaran dalam kalangan masyarakat. Akibatnya, Dr. Mahathir yang ketika itu memegang jawatan Ahli Majlis Tertinggi UMNO telah dipecat daripada parti. Dr. Mahathir kembali semula ke dalam pangkuan UMNO selepas berundurnya Tunku Abdul Rahman pada 22 September 1970 dan digantikan oleh Tun Abdul Razak, Perdana Menteri Malaysia kedua.
Tun Razak juga adalah individu yang bertanggungjawab memujuk dan membawa masuk Dr. Mahathir ke dalam UMNO dengan melantiknya sebagai senator dan kemudiannya Menteri Pelajaran pada 6 Oktober 1974. Selain Tunku Abdul Rahman, hampir semua bekas Perdana Menteri pernah berdepan dengan kritikan dan tekanan yang hebat daripada Dr. Mahathir. Manusia berpengaruh. Dr. Mahathir telah membuktikan dirinya berpengaruh di dalam negara apabila berjaya mengekalkan jawatan Perdana Menteri Malaysia selama 22 tahun. Ketika pertama kali dilantik, beliau ketika itu baru berusia 56 tahun. Sepanjang menjadi Perdana Menteri, parti pimpinannya ketika itu iaitu Barisan Nasional telah berjaya memenangi pilihan raya umum dengan mengekalkan rekod kemenangan majoriti 2/3 selama 5 penggal berturut-turut. Di peringkat antarabangsa, Dr. Mahathir sering muncul untuk menyampaikan ucapan, berdialog dan perbincangan yang melibatkan isu-isu global. Beliau merupakan antara pemimpin dunia yang menunjukkan komitmen tinggi terhadap nasib negara Palestin dengan lantang mengkritik pencerobohan yang dilakukan Israel terhadap Palestin. Antara dasar luar negara yang dibuat oleh Dr. Mahathir yang masih kekal hingga hari ini ialah mengiktiraf kerjasama politik dan ekonomi dengan semua negara di dunia kecuali Israel. Israel menjadi satu-satunya kawasan yang tidak diiktiraf di dalam pasport Malaysia dan ianya kekal hingga ke hari ini. Pada tahun 2019, portal antarabangsa Fortune.com telah menyenaraikan Dr. Mahathir sebagai individu paling berpengaruh di dunia. Pencapaian ini diperoleh Dr. Mahathir kerana berjaya mencipta sejarah dengan kembali semula memimpin negara pada usia 93 tahun. Perdana Menteri Malaysia keempat, Dr. Mahathir berjaya melebarkan sayap dalam politik apabila dilantik menjadi Perdana Menteri Malaysia keempat pada 16 Julai 1981. Semenjak itu, beliau menjadi individu penting di dalam negara dan di dalam partinya sendiri iaitu UMNO dengan memegang jawatan Presiden selepas berundurnya Tun Hussein Onn atas faktor kesihatan. Sepanjang mengetuai Jentera Pentadbiran Negara dari tahun 1981 hingga 2003, kepimpinan beliau diuji dengan beberapa isu seperti pengharaman Parti UMNO, pemecatan Anwar Ibrahim sebagai Timbalan Perdana Menteri dan krisis kewangan Asia 1997. Namun, krisis yang berlaku ini sedikit pun tidak menggugat kedudukan Dr. Mahathir sebagai Perdana Menteri. Malah beliau berjaya bertahan sebagai Perdana Menteri untuk tempoh 22 tahun. Setelah hampir 22 tahun mentadbir negara, Dr. Mahathir membuat kejutan ketika berucap di Perhimpunan Agung UMNO 2002 dengan memaklumkan beliau mahu meletak jawatan sebagai Presiden UMNO dan semua jawatan dalam kerajaan. Walaupun banyak kali dipujuk, namun akhirnya Dr. Mahathir tetap dengan keputusan untuk berundur. Pada 31 Oktober 2003, Dr. Mahathir secara rasmi melepaskan jawatannya dan digantikan oleh Tun Abdullah Ahmad Badawi. Perdana Menteri Malaysia ketujuh. Beberapa krisis, skandal dan kontroversi melanda negara di bawah pentadbiran Perdana Menteri Malaysia ke-6, Datuk Seri Najib Razak, sehingga membawa kepada pemecatan beberapa orang pemimpin tertinggi negara. Mereka yang dipecat bertindak menubuhkan parti-parti politik yang baru seperti Parti Warisan dan Bersatu, kemudiannya bergabung dalam satu kerjasama politik yang diberi nama Pakatan Harapan. Pakatan Harapan atau PH ketika itu dipimpin oleh bekas Perdana Menteri Malaysia keempat, Dr. Mahathir yang juga merupakan pengurusi Parti Bersatu. Gabungan parti-parti politik pembangkang di bawah pimpinan Dr. Mahathir membuahkan hasil apabila berjaya mengalahkan Parti Barisan Nasional pada PRU ke-14 yang lalu hingga membawa kepada jatuhnya kerajaan pimpinan Datuk Seri Najib Razak. Kejayaan yang dicapai PH membolehkan Dr. Mahathir dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ketujuh, seterusnya memahat nama dalam sejarah dunia apabila menjadi Perdana Menteri paling tua di dunia pada masa itu. Kemerosotan sokongan. Semenjak memegang jawatan Perdana Menteri buat kali kedua bermula 10 Mei 2018, Dr. Mahathir bergelut untuk mengekalkan kuasa yang ada. Beberapa isu besar yang terjadi dalam negara memberi kesan negatif terhadap kepimpinan Dr. Mahathir. Isu-isu yang terjadi ini menyebabkan sokongan dan kepercayaan masyarakat terhadap kerajaan mulai merosot, terutamanya dalam kalangan orang Melayu. Mereka merasakan kerajaan pimpinan Dr. Mahathir tidak mampu memenangi isu yang melibatkan orang Melayu sehingga wujudnya Muafakat Nasional, sebuah kerjasama politik antara UMNO dan PAS. Kewujudan Muafakat Nasional memberi tamparan besar buat Dr. Mahathir apabila Parti Bersatu pimpinannya tewas mengejut dalam pilihan raya kecil yang diadakan di Tanjung Piai. Hanya 3 bulan selepas berakhirnya pilihan raya kecil di Tanjung Piai, Dr. Mahathir membuat keputusan yang lebih mengejutkan apabila meletak jawatan sebagai Perdana Menteri dengan menghantar surat peletakan jawatan kepada Yang di-Pertuan Agong pada jam 1 tengah hari 23 Februari 2020. Beliau turut membuat keputusan meninggalkan Parti Bersatu apabila meletakkan jawatan sebagai pengurusi parti berkuat kuasa serta-merta.
Dr. Mahathir di penghujung kerjaya. Dr. Mahathir cuba melakukan kebangkitan semula dalam arena politik negara apabila menubuhkan pula Parti Pejuang Tanah Air, Pejuang. Namun, kemunculan Pejuang tidak mendapat tempat di hati rakyat apabila gagal memenangi sebarang kerusi yang ditandingi semasa pilihan raya negeri Johor dan PRU ke-15. Dr. Mahathir dan Mukhriz yang merupakan pemimpin tertinggi parti telah tewas di tempat masing-masing. Dr. Mahathir tewas di Parlimen Langkawi, manakala Mukhriz kalah di Parlimen Jelun. Kekalahan ini merupakan keputusan yang terburuk yang dialami Dr. Mahathir dalam sejarah kehidupannya kerana bukan sahaja kehilangan Langkawi, beliau juga merupakan antara 369 calon kerusi parlimen yang hilang wang deposit selepas meraih undi kurang 1/8 daripada jumlah keseluruhan undi yang dikira dalam PRU ke-15. Beliau hanya mampu meraih 4,566 undi daripada keseluruhan 48,123 undi dalam pertandingan melibatkan 5 penjuru. Kegagalan Dr. Mahathir memenangi PRU ke-15 telah membuka laluan kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim untuk dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10. Walaupun sebelum ini, Dr. Mahathir mampu menghalang Datuk Seri Anwar daripada menjadi Perdana Menteri sebanyak 2 kali, namun pasca PRU ke-15, Dr. Mahathir tidak lagi boleh melakukannya. Dr. Mahathir semakin hilang pengaruhnya dalam parti apabila pada 16 Disember 2022 beliau mengumumkan peletakan jawatannya sebagai pengerusi Pejuang dan pada 10 Februari 2023 beliau bersama 12 lagi ahli yang lain keluar daripada parti. Kesimpulannya, Dr. Mahathir melakarkan ciri-ciri keyakinan, ketegasan yang tinggi, berpandangan jauh yang telah memimpin negara lebih daripada 2 dekad sehingga falsafah Mahathirism boleh diandaikan sebagai satu bentuk gaya kepimpinan beliau untuk membangunkan Malaysia. Dan paling menarik, kita tidak boleh menafikan individu ini telah menjadi pengaruh besar dalam arena politik negara, termasuk naik turunnya Perdana Menteri. Walaupun dengan usia mencecah 100 tahun, beliau masih belum berhenti dari perjuangannya, terutamanya membabitkan orang Melayu. Namun kini, beliau perlu lebih terbuka untuk menerima perubahan dalam pentadbiran negara dan perlu memberi peluang kepada generasi baru untuk memimpin negara. Terima kasih kerana menonton dan jangan lupa subscribe. Jumpa lagi.